kepada beberapa perkara yang boleh dikatakan sebagai timbal balas. Ini sensitif ya, tapi saya kena jawab, kena tanya kepada Datuk Seri. Datuk Seri jawab lah. Ya, kita bagi ruang hari ini jawab. Timbal balas atas sokongan yang diberi untuk membentukkan kerajaan dan menjadikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Pertama, digugurkan kes. Datuk Seri. Okey, mungkin Datuk Seri akan bagi jawapan standard Jemaah Menteri, itu keputusan AG bukan, tapi kita semua tahu realiti lah, realiti politik Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak untuk part ni aku nak berkongsi, betul ke biawak hidup yang KJ Khairi Jamaluddin gelarkan Zahid Hamidi di dalam kerajaan Madani ni adalah biawak hidup, menanggung biawak hidup. So aku akan bawa part ini berkaitan katanya 47 kes yang digugurkan ada arahan-arahan daripada dalam kerajaan. And KJ ni sebab dia dah pernah duduk di dalam kerajaan, beberapa menteri dah dia dah jadi, macam dia jadi menteri belia dan sukan di bawah Najib. Sebelum tu dia jadi Esko Pemuda UMNO apa semua kan. Lepas tu dia pergi jadi menteri sains, dan lepas tu dia jadi menteri kesihatan. So sepanjang 10 tahun 15 tahun ni dia dah pernah jadi menteri. Dia tahu selok belok di dalam kerajaan. Tapi KJ ni dia tahu sebab dia ada pengalaman, dia berasakan naiklah kerajaan mana pun benda yang sama yang akan berlaku. Kalau pimpinan-pimpinan di dalam kerajaan tu ada pertuduhan yang macam pertuduhan rasuah ke apakah, kan, kalau orang yang dituduh tu duduk di dalam kerajaan akan digugurkan. Sebab apa? Sebab sama-sama ada kepentingan politik. Seperti mana itu of course dibuat oleh zaman Mahathir, zaman Najib. Benda tu memang berlaku. Sama zaman Muhyiddin Yassin pun. Zaman Muhyiddin 17 bulan. 150 kes lebih digugurkan di bawah Muhyiddin Yassin. Gila. Jadi aku nak bawa dengan apa? Jom kita dengar. Soalan daripada Khairi Jamaluddin dan dijawab oleh Saifuddin Nasution. Jadi, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan, soalan yang ditujukan oleh Khairi Jamaluddin dan jawapan daripada Saifuddin Nasution. Jom sama-sama kita dengar. Sedikit ini. Saya nak sambung perbincangan ini. Okey, di momen tersebut, walaupun Datuk Seri kata ada keselesaan, ada sejarah, ada chemistry, malah Datuk Seri Saifuddin sendiri pernah menjadi setiausaha kepada Datuk Zahid sewaktu dia Ketua Pemuda. You were his secretary. Ada kepentingan dalam Pemuda, rapat sangat. Dan ialah kita pun ada dengar rakaman perbualan dan sebagainya, betul ke tidak tak tahu, tapi suara memang mirip kepada Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid, dan tidak luar daripada imajinasi bahawa perbualan tersebut boleh telah pun berlangsung. Tapi saya nak bawa, adakah disebabkan momen itu, keserasian membawa kepada momen selepas pilihan raya, menubuhkan kerajaan bersama, itu juga membawa, Datuk Seri sebut red line tadi, itu membawa kepada beberapa perkara yang boleh dikatakan sebagai timbal balas. Ini sensitif ya, tapi saya kena jawab, kena tanya kepada Datuk Seri. Datuk Seri jawab lah. Ya, kita bagi ruang hari ini jawab. Timbal balas atas sokongan yang diberi untuk membentukkan kerajaan dan menjadikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Pertama, digugurkan kes. Datuk Seri. Okey, mungkin Datuk Seri akan bagi jawapan standard Jemaah Menteri, itu keputusan AG bukan, tapi kita semua tahu realiti lah, realiti politik Datuk Seri. Datuk Seri akan if you give the standard argument, kita just leave it at that. Yang pertama. Yang kedua, ini bukan susah hari dia tanya soalan, dia dah preempt dah jawapan dia. Itu macam kat parlimen lah Datuk Seri. Saya rindu parlimen. Yang kedua berkenaan dengan keputusan Datuk Seri sendiri buat, iaitu kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 70 Akta Pertubuhan. Surat dah keluar daripada ROS yang mengatakan bahawa pindaan usul tambahan di UMNO, ini untuk pendengar, UMNO telah buat usul tambahan supaya Presiden dan Timbalan Presiden tak dipertandingkan. ROS ni keluar surat bahawa itu tidak sah. Tapi Datuk Seri guna kuasa untuk overrule benda tu. So yang pertama berkenaan dengan 47, yang kedua berkenaan dengan pengecualian yang dibuat oleh Datuk Seri. Dia pernah jadi menteri satu agensi ataupun bahagian di bawah kita. Dia akan angkat pada TKSU, kemudian KSU, kemudian baru ada menteri. Sebelum surat itu
diserahkan kepada penerimanya. Betul? So, kalau dia bypass semua itu sampai ke sana, valid atau tidak surat itu? Tapi itu keputusan asal the actual agency. Betul. Yang saya nak sebut itu pandangan dia. Ya. Pandangan agensi yang bertanggungjawab. Itu di kementerian kita ada satu lagi penasihat undang-undang. Mana? Jadi dia kena mutamatkan sampai jelas lah. Kalau semua struktur itu, saya bukan nak pergi dari segi mekanik yang tak di fulfill, tak. Okay, tak? Dia ada tertib dia dalam buat keputusan. Apa pandangan kamu sebagai agensi? Ya. Sebab itu dia ada takah dia di mana you kena melalui 2 lapis 3 lapis lagi superior you sebelum itu. Dan why kena bagi pengecualian kepada pematuhan kepada section? Maksudnya ada keraguan berkenaan dengan pematuhan section tersebut. Prosesnya panjang, bukannya straightforward saya terus invoke section itu, tidak. Engagement yang panjang. Saya duduk dengan ketua pengarah ROS, saya duduk dengan penasihat undang, saya panggil UMNO, kita nilai pihak yang menyatakan komplain, semua itu bincang, prosesnya panjang. Dan apabila keadaan itu berlaku, bahasa undang-undang ni, iaitu peguam boleh cari makan. You tengok dari sudut pandang ini, you tengok dari sudut pandang ini. Dia boleh tafsir dari pelbagai sudut. Dan sebagai menteri, apabila kita menerima pandangan dan nasihat perundangan dan menyebut bahawa kalau mengikut section ini, yes, menteri ada kuasa berdasar pada justifikasi ini. Setelah kita teliti perlembagaan UMNO, ingat tak apa justifikasi dia? Sebab soalnya mudah saja. Ya. Sama ada presiden dan jimbalan presiden boleh dipertandingkan ataupun tidak. Waktu itu kita tengok semua keputusan Majlis Tinggi, kita tengok peraturan persidangan, semua benda tu saya tak boleh nak ingat satu persatu section-sectionnya. Tapi dibentangkan secara terbuka dalam satu mesyuarat yang terbuka sebelum daripada menteri membuat keputusan. Soal prosedurnya saya ingat Datuk Seri boleh jelas dengan mantap. Soal asal KJ itu adalah adakah ini timbal balas? Saya tolak lah. Saya tolak sama sekali. Walaupun saya tak boleh menutup persepsi. Ya, saya penipu diri mengatakan bahawa dengan cara 82 ini kamu sertai apa saja nanti. Jamin beres. Ada. Mana kita tahu pada momen itu akan berlaku keadaan polemik seperti yang dibangkitkan. Who knows? Bila bukan timbal balas yang spesifik tapi timbal balas untuk membantu sahabat yang membolehkan penumbuhan kerajaan. Saya tak boleh menafikan persepsi orang terhadap itu, tapi conscious saya clear. Ya, apakah saya melampaui bidang kuasa? Tidaklah. Itu of course kita tak boleh. Apakah rasional dan justifikasi? Saya sebut setelah mendengar semua pandangan. Cuma dalam keadaan ini terpaksa invoke kuasa menteri untuk memberi pengecualian. Itu yang membina persepsi bahawa ini adalah favor yang diberikan kepada Datuk Zahid. Saya fikir bahawa peruntukan dalam akta pertubuhan itu jelas. Tak ada siapa pertikaikan. Tak ada pertikaian. Jadi saya boleh pilih diam, saya boleh pilih untuk invoke. Keputusannya saya pilih untuk invoke. Bila saya pilih untuk invoke, timbul persepsi bahawa ini adalah balasan kepada apa yang telah kamu persetujui sebelum ini. Kalau Datuk Seri tak invoke hari itu, barangkali saya jadi Presiden UMNO dan mudah untuk menang pilihan raya nanti bersama. Itu kemungkinan. Kalau Hari memilih untuk bersama, tapi pilihan dia banyak. Hari masih muda. Saya nak sebut, saya lama dah nak sebut Hari balik. Anwar Ibrahim ni Hari, bila dia kena dipecat atas satu jenayah yang dia tak buat dan dia yakin dia betul. Apa langkah dia? Dia buat parti politik. Tunggu saat. Dia buat parti politik. Tunggu saat. Nampak tak? Berjaya atau tidak, dia buat parti politik. Itu platform untuk betulkan balik. Dan dia tunggu 25 tahun. 25 tahun. Dan insiden tu berlaku 98 pada ketika umur dia berapa? 40-an. Cik? Jadi kita tak payah nak mengeluh, mengingat, tak ada. You fikir ada satu perkara yang berlaku merupakan ketidakadilan, decide. Set your destiny. Decide. Betul. Now. Tak payah keluar sekejap. Tapi tidak bermaksud bahawa ketidakadilan itu tak boleh dipertikaikan. Sebab itu saya bangkitkan isu ni. Tapi Datuk Seri dah bagi jawapan, tak apalah. Kita terima. Yang kedua adalah berkenaan dengan 47. Adakah Datuk Seri pilih untuk stick dengan jawapan standard lah? Itu keputusan Okey, ni Ramadan. Saya akan hanya sebut perkara yang saya tahu. Okey, terus terang benda itu tidak ada dalam pemakluman dan pengetahuan saya. Okey. Maknanya saya tak boleh mengulas lebih daripada itu. Ya. Apakah berlaku sungguh bentuk pengarahan
Kalau kita kata ada, kita kena furnish bukti. Dia kira macam KJ pun dia tak faham apa Pihak yang mendakwa kena kemuka bukti. Itu prinsip yang keadilan sejagat. Tapi sekarang kita kata, you bebas. Ini dah tentu Anwar yang arah. Tapi sampai sekarang, bukti, kita tak boleh nak furnish. Kalau itu, lebih baik kita ambil pendekatan bahawa, yes, ini kalau mengikut perundangan, itulah 147. Lebih daripada itu. Saya tak boleh komen lebih daripada itu. Walaupun saya baik dengan Tok Sri Anwar, walaupun saya rapat dengan Tok Zahid, tapi dalam perkara itu, saya kena harus akui. Ada perkara yang juga di luar pengetahuan saya. Okay. Dan itulah keadaan yang berlaku, saya ingat, kita respect, lalui dan let's face it. Fair enough. Kita terima jawapan prosedural tu, Datuk Seri. Mungkin sikit lagi soalan sebelum kita tamatkan episod yang sangat hangat ni, Datuk Seri. Pasal politik juga, maybe sekarang dia cakap pasal PKR lah. Datuk Seri pun Setiausaha Agung PKR. Datuk Seri dah cakap tentang setiakawan, bagaimana nak bersama dengan parti-parti lain. Okay. Sampai sini lah. Sebab ni pasal PKR lah. Okay, insyaAllah. Ini aku punya ni lah kan. Bila dia sebut soal timbal balas Zahid Anwar kan, disebabkan Zahid bersetuju bersama dengan Anwar dapat jadi Perdana Menteri, seperti mana Saifuddin cakap, tak payah, apa-apa semua beres kan. So tiba-tiba berlaku sebelum Zahid Hamidi dapat DNAA, siapa dia dapat? Muhyiddin dapat DAA, dilepaskan dan dibebaskan dan dicabar balik dan dibukakan kembali. Bulan lepas dibuka kembali kes 44 kes pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Dan Zahid Hamidi 47 kes dapat DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan. So siapa-siapa je boleh cabar balik keputusan keputusan hakim tu. Siapa-siapa keputusan peguam negara bersama dengan hakim boleh pergi cabar balik. Yang penting tak boleh bawa bukti yang lama. Kena bawa bukti yang baru untuk nak mencabar. Samalah DAA, DNAA. Kita boleh pergi cabar balik, tapi kita kena bawa bukti yang baru lah. Sebab bukti yang lama tu dah dibicarakan dah bertahun-tahun. Kan? Bukti yang lama ni yang daripada mula-mula kes dibuka tu, kan? Bukti tu dah diguna sampai dapat DAA ke DNAA. Dan sekarang bila kita nak mencabar supaya buka balik, kita perlu bawa bukti yang baru. Dan aku pun kadang-kadang pelik juga. KJ ni dia tak faham ke apa 47 kes tu kan. Sebab 47 kes tu semua di dalam Yayasan Akal Budi yang Zahid Hamidi punya sendiri. Tak ada terkait dengan duit rakyat. Tak ada terkait ada orang masukkan duit daripada syarikat-syarikat kerajaan, JLC kan, menteri yang masukkan duit. Tak ada pun. Semua duit yang keluar daripada Yayasan Akal Budi tu dibuat setiap satu duit yang keluar semua buat pertuduhan. Duit yang ada di dalam yayasan tu, Zahid Hamidi bayar kredit kad pun dibuat pertuduhan. Zahid Hamidi bayar road tax kereta dia pun dibuat pertuduhan. Zahid Hamidi beli rumah 2 biji pun dibuat pertuduhan. Zahid Hamidi bagi pinjam kepada Datuk K, suami kepada Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk K bagi pinjam berapa juta dan Datuk K bagi lebih 50,000 ke 60,000. Jadi itu pun dibuat pertuduhan. Kata pengubahan wang haram. Bagi pinjam dekat Datuk K, sebagai contoh 1 juta, lepas tu Datuk K bagi 1,70,000. Dalam masa tempoh 3 bulan tu Datuk K pinjam. Pun dibuat pertuduhan. Lepas tu beli ini, dibuat pertuduhan. Sebab tu ada di dalam Yayasan Akal Budi ada 47. Tapi orang macam KJ inilah, dia mengharapkan dia boleh bertanding, dia boleh jadi presiden UMNO, dia dapat kuasai UMNO. Tahu-tahu peluang tu perwakilan UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO dah sekat. Daripada buat undian supaya UMNO ni presiden dan juga timbalan presiden tidak dipertandingkan. Itulah harapan Khairi Jamaluddin sebenar-benarnya. Tahu-tahu tidak dipertandingkan, tak boleh nak masuk bertanding. Perah saya sampai sekarang. Lepas tu masuk pilihan raya pula, daripada Negeri Sembilan dihantar ke Sungai Buloh. Tu pun sikit lagi je, beza 2,000 je majoriti. Untuk akan datang, kalau KJ sekarang ni, bila KJ dia buat YouTube, nama dia sedang meletup. Keluar sekejap sedang meletup.
KJ lepas ni pada akulah, kalau dia pergi bertanding mana-mana pun mungkin dia menang. Tu je yang aku nampak, sebab dia ada trusted. Walaupun kadang-kadang ada juga hipokritnya KJ, kan? Hipokrit tu banyak jugalah di dalam podcast dia. Oh, dia selalu dia petik waktu dia jadi menteri dulu, waktu dia jadi ahli parlimen dulu, dia pernah macam bercakap soal ni. Dia hanya bercakap je lah, mengusulkan, melakukan tak ada. Jadi tak apalah, kan? Jadi untuk yang kes yang digugurkan sehingga hari ini tak ada seorang pun yang berani pi cabar. Dan sama yang baru ni Zahid Hamidi pun cakap memang tak masuk akal lah kalau hang nak cabar, bukti hang nak ambil daripada mana. Sebagai contoh lah, baru ni ada juga geng-geng peguam nak pi cabar keputusan hak yang peguam negara, hak yang lantikan Muhyiddin ni, nama apa? Peguam negara hak yang lepas lah, kan. Ada geng-geng peguam lain ni duk nak cabar keputusan peguam negara Muhyiddin, kan, untuk nak membukakan kembali kes Zahid Hamidi. Tapi bukti tak ada, tak masuk di akal. Bukti hampa nak ambil di mana, kan? Jadi itulah, kan, yang pasal hak yang presiden dan juga timbalan presiden tidak dipertandingkan. KJ pun apabila tidak menguntungkan dia tu yang aku pelik ni, segalanya dia petikai. Sedangkan dalam mesyuarat UMNO Majlis Kerja Tertinggi 70 ke 90% perwakilan buat undian malam tu memang bersetuju, kan, Zahid kekal presiden, Tok Mat kekal timbalan presiden, dan kerusi jawatan dua ni tidak dipertandingkan. Tapi takkan KJ dia buat macam tak tahu apa-apa, kan? Sebab tu ROS bersetuju dengan UMNO, sebab perwakilan UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO dah buat keputusan. Sebab tu mereka bersetuju. Jadi tak apalah, inilah sikit perkongsian aku. Kita harapkan kerajaan hari ni kekal okey, macam tak ada masalah. Tapi kalau hampa tanya aku lah, kalau aku jadi Zahid lah, kan, untuk nak hadapi pilihan raya yang ke-16 ni, kami pun kalau boleh, macam aku Pakatan Harapan, aku pun tak mau juga bersama dengan BN. Biarlah Pakatan Harapan solo. Pakatan Harapan ada DAP, PKR, Amanah, ada APKO. Dan Barisan Nasional ni, kalau aku jadi Zahid, aku letak jawatan lah. Bila Parlimen dah bubar, aku letak jawatan. Siapa nak naik jadi presiden, Hanek jadi. Dan Zahid pun undur diri. Undur diri dah. Siapa nak gantilah, cukup lah. Aku dah sampai sini. Kan? Pasal nanti kalau masuk pilihan raya yang ke-16, kalau UMNO kalah lagi teruk, Zahid kena lagi. Kalau aku jadi Zahid lah, aku letak jawatan lah. Dan Pakatan Harapan pun tak perlu dah duk nak bergantung kepada hak yang Barisan Nasional ni. Dan sekarang ni, untuk kita nak dapat Pakatan Harapan dapat undi yang insyaAllah boleh dapat 120 kursi ataupun majoriti 112, Anwar Ibrahim perlu buktikan, Rafizi Ramli, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan perlu buktikan dapat membantu negara, dapat angkat martabat negara, dapat buat perubahan dan mengurangkan kos sara hidup, dan juga dapat menambah pendapatan rakyat. Tu jelah. Kita nantikan, kita tengok, sebab kerajaan ada lagi 3 tahun lebih lagi, kita tengok macam mana. Jadi insyaAllah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.